Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, ini yang saya minta awak untuk tengok sebentar tadi, start 45 dalam buku teks awak. Okey, kita fokuskan tentang teknik-teknik untuk mengukur parameter kesihatan badan kita. Okey, kita boleh tengok berkenaan dengan suhu badan. Okey, macam mana suhu badan kita. Okey, so awak kena tahulah jenis-jenis termometer dan juga bagaimana teknik yang betul untuk mengukur suhu badan. Okey, termometer ada banyak sekarang ni, bila musim Covid ni lagi awak tahulah. Okey, banyak jenis termometer, bukan hanya termometer yang biasa saja. Kemudian kita ada juga kadar denyutan nadi. Jadi titik pada nadi badan seorang tu kita kena tahu dekat mana untuk kita tengok, dan juga cara untuk kira dia kita kena tahu, dan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi tu tadi. Okey, tak semestinya kalau dia terlalu kencang ataupun terlalu rendah tu tadi dia tu tak sihat. So dia kena tahulah. And then kita kena tahu juga bagaimana tekanan darah seseorang tu. Okay, nak tahu dia sihat atau tak, biasanya kalau pergi dekat klinik, yang first kali dia akan pasang alat untuk semak tekanan darah dan juga nadi tu lah. And then last kali kita boleh tengok dia punya BMI. Okay, jadi awak kena tahulah BMI tu macam mana. Okay, kurang jisim tu macam mana. Okay, yang ideal punya berat macam mana. Kalau yang dia berlebih, so that kegendutan lah. Tapi kalau yang dah terlebih gemuk sangat tu kita panggil sebagai ada penyakit, iaitu obesity. Okay, and then dekat sini inilah topik-topik yang awak kena tahu. Okay, iaitu mengukur macam mana teknik yang betul, nak interpret suhu badan tu macam mana. So that benda-benda ni kita boleh tengok dalam buku teks awak. Okay, kita sambung kepada yang ni lah. Ni ringkas saja. Saya pergi beringkas saja. Okay, nota ni saya dah share kan. Tadi dalam link tu awak boleh tengok lah. Okay, berkaitan dengan suhu badan. Okay, maksud suhu badan tu semua saya rasa semua orang tahulah. Okay, suhu tu apa? Kita tengok degree kepanasan dan juga kesejukan satu bahan tu. So that kalau untuk badan, kita tengok pada suhu badan seorang tu lah. Okay, darjah kepanasan ataupun kesejukan dia. Dan kita perlu pastikan suhu badan kita ni mesti dalam suhu normal, iaitu yang kita bagi tahu 37 tu tadi. Tapi sebenarnya 36 something lah. Dia tak boleh lebih daripada 37.4 ke atas tu, kita kata dah nak demam sikit dah. Tapi kadang tu kita kena relaxkan, duduk dekat tempat yang kurang panas, dan juga minum air. Nak kita tengok sama ada badan kita tu memang panas ataupun disebabkan oleh faktor-faktor luar yang kita buat. Sama ada kita terdedah kepada suhu yang panas ataupun kita ni tadi baru lepas buat satu aktiviti cergas. Macam satu mesin yang kalau kita bekerja saja memang akan jadi panas lah. Okay. So ni adalah antara jenis-jenis termometer yang kita tengok. Ni yang paling biasa yang digunakan dekat kedai. Okay. Ni termometer rektal ni, kita masukkan dalam buntut lah tubuh kita ni. Dan kita ada termometer makmal, biasa awak jumpa. Dan dia juga ada termometer klinik yang kita kalau di klinik-klinik dia akan gunakan benda ni lah nak ukur suhu badan kita. Okay. Okay. So that yang untuk ni, kita kena pastikan suhu termometer tu berada bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Dan bila gunakan kat kita, dia akan naik pada sehingga ke 37 tu lah. Ataupun kalau yang panas sangat tu sampai ke 40. Kalau pada sebelum cek kalau sebelum cek tu tadi suhu dia dah lebih pada 35, tu yang kita tengok dia akan kibas-kibaskan termometer tu sehingga bacaan dia 35. Kalau tengok nurse atau doktor buat macam tu lah. And then kena letakkan termometer di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama 2 atau 3 minit. Sehingga ada bunyi beep kalau kita gunakan yang digital punya ni lah. Kalau yang ni yang lama punya ni kita biarkan secara 2 ke 3 minit. Okay. Dan keluarkan, terus kita tengok suhu dia dengan tepat lah. Okay. So ini ada pencerutan kat sini. Kalau klinik punya kita tengok dia ada cerut macam ni dan juga pendek. Kalau yang makmal punya kita tengok panjang. Okay. Supaya merkuri tu tadi tak turun daripada situ bila kita keluarkan pada mulut. Jadi tak perlu nak panjang-panjang sangat lah. Sebab kita nak ukur suhu badan saja.
Dan ni kita ada termometer makmal. Ni awak dah biasa sangat, saya rasa. Okay. Dia tak sesuai sebab kita kata dia tak ada bahagian pencerutan tu. Jadi kalau kita dedahkan pada persekitaran, keluar daripada badan kita saja, dia akan cepat untuk turun. Okay. Jadi bacaan badan kita pun tak tepat lah. Okay. Kalau kita gunakan termometer makmal nak sukat suhu badan ni tadi, bacaan suhu tu perlu diambil ketika termometer masih dalam mulut atau bawah ketiak. Jadi kita kena tengok kat situ. Okay, nak dapatkan bacaan yang tepat. Ini biasanya kita gunakan pada baby. Ataupun ada juga digunakan pada mayat ni tadi. Okay. So, kena bersihkan muncung termometer. Guna alkohol lah. Sebab baby kadang tu kita tak boleh nak letakkan dalam mulut dia lama-lama 2-3 minit tu kan. So letakkan jeli petroleum lah, nanti sakit baby tu So angkat kaki baby, masukkan kira-kira 1.5 atau 2.5 so that ikut dalam ni lah. Dan kita akan dapat suhu dia. Kalau untuk kucing macam ni jugalah. Kucing dan anjing kita gunakan benda yang sama. Okay, termometer infrared ni yang paling senang. Okay, awak pun dah pernah gunakan, saya rasa tak ada masalah. Kerana kira-kira 5 cm sebab kita nak pada badan dia, kita bukan nak pada persekitaran. Okay, and then jangan halakan ke arah mata secara langsung atau tak langsung. Ini kita kata ada infrared. Pembacaan suhu menggunakan termometer adalah sangat cepat sangat dia ni sebab dia detect gunakan infrared. Okay, apa faktor-faktor yang sebabkan suhu badan kita melebihi daripada normal? Okay, yang pertama, adanya jangkitan dan badan memang tak sihat lah. Sama ada bakteria ataupun virus. And then terdedah pada panas yang melampau. Okay, sama ada dia tu tadi ada sinar matahari melampau ataupun dia kena stroke haba ni yang kita takut lah. Okay, ataupun kita ada satu senaman ataupun aktiviti yang berat. That's why saya kata tadi, kalau suhu badan tu tinggi, kita kena relax dulu. Kita kena rehat dulu, minum air dan sebagainya. Ini to case untuk siapa yang gunakan senaman berat ataupun siapa yang tadi dia berjalan dekat tempat yang panas. Dia nak masuk dekat tempat yang nak kena check suhu apa semua tu. Dia kata panas kan. Dia kata okay, you berehat dekat tepi dulu. Kita nak tengok nanti awak dah cool down apa semua. Kita akan check semula suhu tu. Okay, jangkitan ni yang kita berkaitan dengan jangkitan tadi, kenapa dia perlu suhu badan tu perlu tinggi? Ini saya bagi sedikit info lah. Sebabnya dia bakteria dan apa semua ni, virus ni, dia perlukan satu suhu yang optimum untuk bertindak balas. Dia nak replicate dengan lebih banyak. Tapi kalau kita gunakan sistem imunisasi badan kita ni tadi, dia nak bunuh virus dan juga bakteria tu lebih tinggi, lebih agresif bakteria dan juga virus tu tadi, dia perlu lebih, suhu perlu naik lebih tinggi. That's why kalau siapa yang kena jangkitan yang lebih teruk, dia akan lebih demam panas. Kepanasan tu tadilah nak bunuh salah satu badan kita ni tadi, dia buat reaction untuk bunuh bakteria-bakteria ni tadi, supaya dia macam sepatutnya dia boleh survive pada suhu 37. Tapi kita naikkan pada suhu 40, dia tak boleh survive lagi. Okay. Dalam tempoh selepas beberapa ketika, memang kebiasaannya kita akan sihat semula lah. Okay. Saya nak pergi cepat. Okay. Kadar jeritan nadi. Okay. So that awak kena tahu beberapa titik. Dekat sini ada. And then kita ada juga dekat bawah leher tu tadi. Kita ada juga. Jadi awak kena tengok kadar jeritan nadi. Kita ukur kepada per minit tu tadi. Kadang kalau tak nak ukur per minit pun, kita boleh ukur dalam tempoh 10 saat. And then awak kena darabkan dengan 6 lah. Sebab kita tahu dalam seminit kita ada 60 saat. Tu kena biasa orang ukur, lepas tu dia tengok jam kan. Dia tak tengok 10 saat tu berapa. Okay. Sebab apa kita pilih kawasan-kawasan tu? Sebab kita bagi tahu arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit tu tadi. Okay, jadi bila jantung tu tadi berdegup, dia akan hantar kepada arteri-arteri ni sebab dia pump kan. Dan juga dekat tempat itu tadilah kita boleh rasa adanya degupan jantung. Jadi kalau awak nak tengok degupan jantung tu mungkin susah, jadi kita tengok pada nadi tu.
Rasa pergelangan tangan bawah leher pun ada kan. So ni antara titik-titik dia lah. Okey. Ni pun ada. Ada siapa rasa kepala dia berdenyut tu tadi, dekat area sini pun. Okay, dekat kaki pun ada. Ini semua bahagian-bahagian arteri yang mudah untuk kita periksa kita punya nadi. Dan kita ada tekanan darah. Ini siapa yang pernah pergi hospital, pernah pergi klinik, awak pun pernah tengok alat ni. Kita tengok. Sekarang ni pun lebih canggih, iaitu awak tak payah nak pergi jumpa doktor pun. Okay. Saya pernah pergi di klinik Kuala Lumpur. Depan dia sebelah dengan Perpustakaan Negara. Okay. Jadi dekat situ je sediakan alat. Kita pergi dekat situ and then kita boleh gunakan alat ni sendiri. Kita letak tangan kita and then semuanya akan automatic and then dia akan keluar result dia dekat situ. Kita boleh print. Okay. Jadi tekanan darah ni boleh diukur gunakan ni, alat ni. Okay. Sphygmomanometer. Unit yang diukur iaitu milimeter merkuri dan juga simbolnya adalah mmHg. Hg ni adalah merkuri. Okey, mm tu milimeter lah. Okay. Jadi kita akan ambil dua ukuran, ada atas dan bawah dia, systolic dan juga diastolic. Okay, nombor atas menunjukkan tekanan dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung mengecut, itu systole. Okay. Systolic dan juga kita ada diastolic. Okay. Bawah tu diastolic sebab kita ada juga waktu dia ada relax. Kecut dan relax. Kan dia nak pump tu kan. Kan ada dub-dub. Ini pun awak dah pernah belajar dalam form 3. Apa itu systolic, apa itu diastolic. Okay. Kenapa kita gunakan mmHg? Sebab kita gunakan dalam tolok tekanan pertama yang ukur dengan tepat dan masih digunakan sebagai unit piawai hingga ke hari ini. Okay, yang ni tak penting sangatlah. As long as awak tahu diastolic tu tadi jantung berehat. Okay, and then systolic tu tadi waktu dia kecut. So dekat atas waktu mengecut, waktu bawah dia berehat. That's why waktu rehat kita akan lebih rendah. Okay, mesti tengok kepada dua-dua benda ni. Kita tak boleh tengok salah satu saja. Okay, dan bacaan tekanan darah tu tadi, tengok ni lah berapa lama tu tadi. Okay, so kita tengok yang sini, darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mempunyai penyakit tekanan darah tinggi ataupun hypertension. Okay, so darah yang rendah berlarutan tunjukkan anda mungkin mempunyai penyakit tekanan darah rendah. Dua-duanya bahaya. Okay, so that kita tengok dia punya range mesti kurang daripada 120. Normal dia adalah 120 hingga ke 129. Kalau lebih tinggi daripada tu lebih bahaya lah. Kalau yang ni dia peringkat yang kalau kita letakkan pada mesin dekat ICU ataupun mana-mana, dia akan masuk pada warna merah ni tadi. Okay. 170 tu dah peringkat, dia akan bip-bip dekat situ. So tekanan diastolic ni macam ni pula. Normal ni macam ni lah. Okay. So biasanya kalau range julat daripada sini, dia akan okey. Kalau yang daripada tu terlalu bawah, dia akan bahayalah. Okay. Dan kita tengok BMI pula. So macam mana? Kita bukan hanya kira kepada berapa berat badan sekarang ni, kilogram kan? Tak. Kita lebih kepada BMI. Sebab kita tengok siapa yang katakanlah, dia berat gila. 70 kilo. Betul ke berat gila 70 kilo? Kita kena tengok tinggi je pula. Unless kalau kita tengok tinggi dia tadi baru 1.4 meter. Tapi berat dia 70 kilo. Bermaksud tu BMI dia tadi tak normal. Terlalu tinggi. So mesti tengok pada BMI. Lebih elok tengok BMI daripada jisim badan. Ini pun awak boleh tahulah. Okay. Siapa yang kurang daripada 18.5, maksud dia kurang BMI dia. Siapa yang dalam range 18.5 hingga kepada 25 tu tadi, itu adalah yang ideal punya.
lebih daripada 25 tu kita kata dah lebih BMI. Siapa yang lebih 30 tu dah masuk pada obesity. Okay. Kita tengok sini, siapa yang tunjukkan BMI yang berlebihan boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius lah. Antara penyakit dia adalah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kita ada stroke, ada diabetes. Okay. Diabetes tu kencing manis lah. Dan juga kita ada komplikasi sendi dan juga tulang. Okay. Kalau kurang BMI pun ada sama juga. Okay. Boleh dapat masalah yang lebih kurang sama, iaitu penyakit jantung. Adanya penurunan daya tahan badan melawan penyakit, iaitu imunisasi itu tadi sangat rendah. Dia mudah kena keletihan sebab tak cukup makan, anemia, kurang darah merah tu tadi, dan juga boleh menyebabkan kepada kemurungan. Okay. Tapi nak mencapai dan kekalkan jisim badan yang unggul BMI ni tadi, mesti melalui pemakanan yang sihat dan juga aktiviti fizikal yang konsisten. Okay. Kita dapat cegah daripada penyakit-penyakit ni. Jadi cara nak tambahkan jisim badan, okay, yang kita kata mesti ikut kepada piramid makanan ni tadilah, dan juga mengamalkan suku-suku separuh. Okay. Makan mengikut waktu yang tetap. Ambil snack yang padat dengan nutrien bagi menambah kalori. So that snack, cara pemilihan snack kita tu juga mestilah tepat. Okay. So bukan hanya pada makan saja, tapi mesti eat healthy food, kita kata. Okay. Tak eat healthy jadi masalah jugalah. Dan ada yang bagi tahu, kalau nak makan lebih kerap tu tadi, lebih berkesan untuk mengekalkan jisim badan yang baik berbanding kalau siapa yang elakkan pada makan. Okay. Ini maksud dia, siapa yang kalau let's say lah, kalau kita elakkan pada makan, katakan sehari nak makan sekali atau 2 kali saja, kita dah terlalu lapar, dan daripada situ kita akan mungkin ambil over consumption food tadi daripada badan perlukan. Sebab kita nak makan sampai puas kan, aku dah lapar betul lah ni kan. Time tu lah kita akan makan sesungguh-sungguhnya. Tapi siapa yang dia ni tadi makan kerap, tapi dia makan sikit-sikit sebab dia rasa okay, as long as aku tak lapar. Okay. Cara nak kurangkan jisim badan lah. Okay. Kita kena pantau dan rekod jisim badan. Mesti kena ada alat pengukur penimbang ni lah dekat rumah. Okay. Buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan, seperti mengubah cara penyediaan makanan. So that ubah makanan yang biasa kita tengok ni tadi, sama ada dia tu terlalu tinggi dengan karbohidrat ataupun terlalu tinggi dengan lemak, cuba kita elakkan terlebih dahulu. Okay. Dan mesti ada satu aktiviti jugalah. So ni makanan-makanan yang bergoreng, this one kita bagi tahu sebagai yang tinggi kandungan lemak ni tadi, makanan yang tidak berapa sihat lah. Okay. Gula dan lemak cuba elakkan. Okay. Senaman sederhana boleh buat, senaman yang apa pun boleh buat juga. Tapi mesti ada satu cheat day, sebab kita tak nak badan kita ni tadi dah terlalu biasa sampaikan dia faham, okay, sistem dia ni tak akan makan tu sekian-sekian. So that badan bila dia tengok kes macam tu, dia tak akan bakar kalori tu dengan tinggi. Sebab dia dah faham dah tubuh badan awak nak kontrol macam mana. That's why perlunya ada satu cheat day. So that itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Apa-apa masalah awak boleh tanya pada saya. Okay? Latihan dalam buku teks nanti tolong buat. Alright. Itu sahaja. Terima kasih.